Orang rakam dulu kan. Hang ni aku dah lah. Tak ada pun rakam. Dah start dah ni. Dah pegang. Dah tak boleh stand dia tu senang. Hai, stand. Banyak main stand. Stand dia lah. Tak lah, tak ada betul situ. Tak apalah. Dia yang so aku rakam sorry sikit. Sinar mentari menyilau mata, rasa pedihnya tidak tertahan. Lafaz bismillah pembuka bicara, gelanggang forum saya mulakan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, barisan panel hakim yang sentiasa dipayungi panji-panji keadilan, saudari penjaga masa yang begitu setia dengan pergerakan jarum jamnya. Seterusnya, hadirin hadirat sidang dewan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum tanah menjadi bukit, sebelum pasir menjadi pulau, moleklah kiranya saya mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan buli. Menurut Kamus Dewan edisi keempat halaman 218, buli ditakrifkan sebagai perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Manakala istilah membuli pula membawa maksud mempermainkan seseorang, biasanya yang lemah dengan tujuan untuk mencederakan dan menakutkan orang berkenaan. Jadi dapat saya rumuskan bahawa melalui gejala buli ini, seseorang itu akan dipersenda dan dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Sebelum alif menjadi ba, sebelum satu menjadi dua, sebelum B beralih kepada A, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Saya Burhanuddin bin Haji Azmi selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Duduk di sebelah kanan saya dengan raut wajah yang comel dan manja, Saudara Ahmad Haris bin Mirza. Assalamualaikum dan apa kabar Saudara Ahmad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Saudara Pengurusi. Manakala duduk di sebelah kiri saya, satu-satunya bunga yang begitu mekar dikelilingi oleh kumbang-kumbang, Saudari Chiang Su Feng yang merupakan ketua pengawas di sekolahnya. Apa kabar dan selamat sejahtera Saudari Chiang? Kabar baik Saudara Pengerusi. Ahli panel ketiga kita pula duduk di hujung sebelah kiri saya yang begitu segak bergaya, Saudara Christopher Dev yang merupakan pengerusi pembimbing rakan sebaya di sekolahnya. Sihat Saudara Dev hari ini? Sihat Saudara Pengurusi. Berbalik kepada persoalan kita pada hari ini mengenai gejala buli, salah siapa? Siapa yang seharusnya dipersalahkan? Adakah salah pembuli, mangsa buli, ataupun persekitaran? Hari ini kita akan sama-sama mengupas dan merungkai persoalan yang selama ini membelenggu benak pemikiran kita semua. Baru-baru ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Oya di Sarawak, satu kejadian buli telah dilaporkan. Mangsa buli dipukul dan ditendang berkali-kali tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Fenomena buli ini dikatakan berpunca daripada kesalahan mangsa itu sendiri. Tetapi wajarkah mereka memperlakukan sedemikian terhadap mangsa tersebut? Jadi bagi membicarakan persoalan kita pada hari ini, kita akan sama-sama berkongsi pengalaman yang pernah dilalui oleh Saudara Amar. Jika dilihat dari luaran, fizikal seperti Saudara Amar cukup sempurna untuk menjadi seorang pembuli dan bukannya mangsa buli. Oleh itu, boleh Saudara Amar berkongsi bersama kami tentang pengalaman dan punca dari buli. Silakan. Terima kasih Saudara Pengurusi, Saudari Chiang dan Saudara Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dibuli amat memberikan bagi saya. Saya diperlaku seperti sebuah boneka. Saya merupakan murid kesayangan guru-guru di sekolah. Oleh itu, kaki-kaki buli mengambil kesempatan ke atas diri saya dengan menyuruh saya melakukan pelbagai kerja. Antaranya, menyalin nota-nota mereka, berlari mengelilingi padang sebanyak 20 pusingan dan berjalan seperti itik tanpa mengenakan baju. Tindakan mereka ini menyebabkan saya dimasukkan ke hospital. Selain itu, apa lagi perkara yang menyebabkan anda dibuli?
Saya sebenarnya anak bungsu dan sentiasa mendapat perhatian sepenuhnya daripada keluarga, terutamanya ibu. Lantaran itu, sifat manja sudah sebati dalam diri saya. Justru, kaki-kaki buli merasakan ini adalah tanggungjawab mereka untuk membimbing saya menjadi lebih berdikari. Selain itu, saya seorang yang pendiam. Di sekolah, saya kurang bergaul. Dan perspektif pembuli terhadap diri saya adalah saya seorang yang lemah. Jika ahli pandai melihat saya mempunyai saiz badan yang agak besar. Namun secara batinnya, saya seorang yang berhati dan berjiwa kecil. Justru kaki-kaki buli. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anda dan pembuli terjebak dalam gejala buli. Antara faktor yang menyebabkan pembuli terjerumus dalam kegiatan buli ialah tekanan hidup. Tekanan hidup ini berpunca daripada berbagai aspek seperti keruntuhan institusi keluarga dan kesempitan hidup. Keruntuhan institusi keluarga menyebabkan anak-anak ini terabai kerana kurang mendapat perhatian daripada orang yang tersayang. Oleh itu, golongan ini akan memberontak dengan melakukan kegiatan buli bagi mendapatkan perhatian, di samping melepaskan perasaan marah mereka terhadap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pewujudan mereka. Saudara pengurusi, pengalaman itulah nostalgia yang tidak dapat saya lupakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amar. Institusi pengawas merupakan mata dan telinga pihak sekolah. Institusi ini bertanggungjawab untuk membantu unit pentadbiran bagi memantau tingkah laku dan disiplin para pelajar. Setelah mendengar luahan hati dan perkongsian pengalaman saudara Amar, saudari Chiang selaku ketua pengawas, jelaskan mengapa dan bagaimana gejala buli ini masih lagi berlaku dalam ruang lingkup sekolah. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Amar serta saudara Dave. Berbalik kepada apa yang dipersoalkan oleh saudara pengerusi sebentar tadi, kami lembaga pengawas berpendapat fizikal sekolah turut menyumbang kepada peratusan berlakunya jenayah buli ini di sekolah. Hal ini kerana terdapat kawasan-kawasan terlindung daripada pandangan orang lain yang semestinya merupakan lubuk buli yang ideal kerana kegiatan jahat mereka tidak begitu mudah dikesan oleh orang lain. Misalnya, lorong belakang blok serta panas lama menjadi pilihan kerana kawasan-kawasan tersebut agak sukar untuk pengawas memantau dengan lebih kerap kerana komuniti pengawas kecil jika dibandingkan dengan kawasan sekolah. Berdasarkan jumlah kes yang dilaporkan, kami lembaga pengawas mendapati kes buli terbagi kepada 3, iaitu antisosial, fizikal dan Verbal. ya, tanpa mengambil kira jantina pelakunya. Buli secara fizikal melibatkan kelakuan pembuli memukul atau menyempak mangsanya, manakala secara verbal adalah pembuli mencemooh, menghina, mengejek atau mengusik mangsanya dengan niat untuk memalukan mangsa tersebut di depan khalayak ramai. Seseorang yang mengamalkan buli antisosial pula akan memulaukan, menyebarkan gosip serta mampu memanipulasikan hubungan sosial mangsanya sehingga mangsa tersebut terasa tertekan dan mungkin akan mengalami kemurungan diri. Seperti yang diperhatikan, peratusan kes buli terutamanya berhubung kait dengan pelajar asrama telah menurun sebanyak 50% pada tahun 2007 berbanding 20 kes pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan keberkesanan lembaga pengawas apabila berganding bahu dengan pengawas asrama untuk memberi maklumat atau sebagai perisik dalaman bagi memerhatikan keadaan. Data-data ini akan diumumkan semasa perhimpunan rasmi sekolah agar warga sekolah dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tentang kes buli di sekolah. Itu sahaja saudara pengerusi. Berdasarkan maklumat dan data yang telah disampaikan oleh saudari Chiang, kita dapat lihat bahawa kes-kes buli yang berlaku yang dilaporkan di sekolah semakin berkurangan. Selain itu, laporannya juga menyebut bahawa kes-kes buli ini lebih kerap berlaku di asrama. Jadi, selaku pengerusi pembimbing rekan sebaya, sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh saudara Dave bagi menggerakkan persatuan pembimbing rekan sebaya ini untuk membantu mengatasi masalah buli di sekolah? Silakan. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Amar serta saudari Chiang. Pembimbing rakan sebaya sebelum ini merupakan sebuah persatuan yang pasif. Hal ini demikian kerana masalah buli di sekolah kami
merupakan masalah yang terpencil. Oleh itu, PRS hanya akan mengambil tindakan sekiranya sesuatu kejadian buli semakin meruncing. Pendek kata, pelaksanaan PRS dalam mengatasi masalah sosial adalah tidak menyeluruh. Fenomena ini terjadi kerana mangsa buli tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kes tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab, misalnya PRS. Tambahan pula, mata yang memandang tidak membenarkan mulut berbicara. Mangsa saksi yang menyaksikan kejadian seperti ini tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kes tersebut kepada PRS. Mereka takut sekiranya mereka membuka mulut, mereka akan diperlakukan sama seperti mangsa buli tersebut, malah boleh menjadi lebih teruk. Oleh yang demikian, kes-kes buli ini diselesaikan secara sendiri dan dibiarkan berlanjutan tanpa jalan penyelesaian. Justru adalah menjadi tanggungjawab PRS untuk memperkasakan pelaksanaan dalam